Saya sekarang berada di satu kawasan yang dahulu dikenali sebagai Simpa. Di belakang saya adalah sebuah perkampungan lama Cina yang telah pun wujud pada awal kurun ke-20. Dan kita sekarang berada di kawasan Beting. So, kawasan Beting pada akhir kurun ke-19 dan juga awal kurun ke-20 merupakan kawasan perusahaan lombong biji timah yang agak besar. Dan ada satu simpang di belakang saya ni. Simpang ini menuju ke kampung Ulu Beting. Dan kawasan ini adalah penempatan masyarakat Cina daripada suku Cantonese yang berhijrah ke Tanah Melayu pada pertengahan kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, dan mereka mengerjakan perusahaan pelombongan biji timah. Tetapi pada awal kurun ke-20 juga, setelah dekri baru dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Sir Muhammad Shah, untuk semua lombong-lombong biji timah ditutup, maka masyarakat Cina yang tinggal di kawasan di belakang saya ini telah berpindah ataupun telah menukarkan aktiviti ekonomi mereka daripada aktiviti pelombongan biji timah kepada perusahaan pertanian, iaitu menanam getah dan juga mengusahakan dusun buah-buahan. Justru saya dimaklumkan kawasan di belakang saya adalah kawasan penanaman pisang yang agak berjaya pada tahun 1920-an dan juga 1930-an. Di belakang saya juga adalah perkampungan Cina yang sangat besar, dan jalan ini, kalau kita boleh gambarkan, pada awal kurun ke-20 merupakan pekan Cina lama yang menuju kepada kawasan Parit Tinggi. Parit Tinggi terletak lebih kurang dalam 3 km daripada sini, manakala Kuala Pilah terletak lebih kurang dalam 4 atau 5 km daripada tempat kita berada. Saya ingin membawa anda semua menelusuri mengenai kawasan tempat kita berada sekarang. Kawasan ini pada awal kurun ke-20 merupakan sebuah perkampungan Cina, iaitu masyarakat Cina yang rata-rata terdiri daripada suku Cantonese. Mereka mengusahakan lombong biji timah yang berada di kawasan Beting berdekatan dengan kawasan ini. Tetapi pada 15 Mac 1942, pada hari yang sama juga berlaku pembunuhan 24 orang pemuda Cina di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad. Kapten Mitsugi Iwata telah mengarahkan sejumlah 70 hingga 80 orang tentera Jepun daripada Kompeni ke-7, Regimen ke-11 untuk datang ke kawasan ini dan melaksanakan pembunuhan beramai-ramai masyarakat Cantonese yang tinggal di kawasan ini. Mengikut pembacaan saya, sejumlah 70 hingga 80 orang anggota tentera Jepun telah menaiki basikal dan sampai ke kampung ini yang dahulu dikenali sebagai Simpa. Dan apabila sampai di sini, mereka terus mengumpulkan penduduk kampung di kawasan ini dan dipaksa untuk masuk ke rumah-rumah mereka. Seterusnya mereka semua dibunuh tanpa belas kasihan. Justru anda semua boleh bayangkan, kawasan ini dahulu yang juga merupakan sebuah kampung, sekarang ditinggalkan sepenuhnya dan tiada berpenghuni. Justru kalau anda boleh lihat pembunuhan yang berlaku pada 15 Mac 1942 oleh anggota tentera daripada Regimen ke-11 Kompeni ke-7 Tentera Jepun di kawasan ini telah merubah demografi penduduk di kawasan ini, sehingga kan kini
tiada lagi penempatan yang dapat kita lihat di kawasan ini. Saya ceritakan kembali apa yang berlaku di sini pada 15 Mac 1942. Pada tarikh 15 Mac 1942 berlaku dua pembunuhan, iaitu satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad yang terletak di kawasan Senaling, dan satu lagi di kawasan di belakang saya berada ini. Kawasan ini dahulu dikenali sebagai Simpa. Pada 15 Mac 1942, Kapten Mitsugi Iwata telah mengarahkan anggota di bawah arahannya, iaitu berjumlah 70 hingga 80 orang, menaiki basikal untuk masuk ke kawasan ini. Seterusnya terus melaksanakan pembunuhan ke atas orang-orang Cina, khususnya daripada suku Cantonese yang tinggal di sekampung yang berada di belakang saya ini. Dan kawasan ini merupakan kawasan yang terletak di dalam kawasan Kampung Beting, iaitu Lombong Biji Timah di kawasan Beting. Dan apabila tentera Jepun berjumlah 70 hingga 80 orang sampai di kawasan ini, mereka tidak memberikan sebarang amaran masuk ke rumah penduduk Cina yang tinggal di kawasan di belakang saya dan mengumpulkan mereka semuanya di dalam rumah, langsung melaksanakan aktiviti pembunuhan menggunakan bayonet dan juga pedang katana, dan mayat-mayat tersebut telah dibakar bersama rumah-rumah mereka di kawasan di belakang saya. Justru aktiviti pembunuhan orang-orang Cina ataupun tragedi Sok Ching yang berlaku di kawasan Beting telah mengubah demografi penduduk di kawasan ini. Kalau dahulunya kita boleh bayangkan kawasan kampung di belakang saya adalah majoriti terdiri daripada orang-orang Cina. Namun peristiwa pembunuhan pada 15 Mac 1942 hanya melepaskan satu keluarga saja. Saya tidak dapat pastikan kenapakah keluarga tersebut dilepaskan. Tetapi hipotesis saya, mungkin ahli keluarga tersebut mempunyai hubungan baik dengan perisik Jepun yang ditempatkan di bandar Kuala Pilah sebelum perang bermula. Kini kawasan di belakang saya didiami oleh beberapa keluarga Cina dan juga orang-orang Melayu yang masih melaksanakan aktiviti pertanian, khususnya menanam pisang dan juga dusun yang lain. Dan jalan tempat saya berdiri ini boleh membawa kita sehingga ke kampung Ulu Beting, iaitu kawasan Pelombongan Biji Timah pada akhir kurun ke-19 dan juga awal kurun ke-20. Sebagaimana penceritaan saya kepada anda mengenai kisah pembunuhan orang-orang Cina yang berlaku di kawasan di sebelah kiri saya,
Peristiwa pembunuhan ini telah merubah demografi penduduk di kawasan ini, sehinggakan kawasan ini sekarang telah ditinggalkan sepenuhnya. Walaupun pada 15 Mac 1942 diceritakan hanya sebuah keluarga dilepaskan daripada kekejaman pembunuhan tersebut. Namun peristiwa pembunuhan orang-orang Cina di kawasan Kuala Pilah tidak terhenti di kawasan ini pada 15 Mac 1942 kerana sebuah kawasan yang terletak lebih kurang dalam 3 km daripada sini adalah perkampungan Parit Tinggi yang menyaksikan tragedi pembunuhan orang-orang Cina yang lebih dahsyat lagi dilakukan oleh anggota yang sama yang datang ke sini pada hari berikutnya, iaitu pada 16 Mac 1942. Saya akan bawa anda semua ke kampung Parit Tinggi lama untuk saya ceritakan mengenai kisah pembunuhan tersebut.